Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amni Mahirah binti Muhammad Hashim, nombor matrik DF190162. Video ini merupakan tugasan individu bagi subjek pemeliharaan alam sekitar. Dalam video ini saya akan menceritakan berkenaan dengan sungai. Sungai adalah khazanah yang perlu dipelihara kerana menjadi sumber bekalan air bersih kepada manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan, selain menjadi habitat semula jadi kepada pelbagai jenis hidupan air. Biarpun mengetahui kepentingan sungai, sumber alam ini kini diambang kemusnahan apabila berlaku pencemaran air termasuk pembuangan sisa toksik dan juga sampah sarap. Ini dapat dibuktikan apabila berlakunya pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim 2019. Pencemaran ini merupakan kejadian pencemaran air yang bermula pada 7 Mac 2019 berpunca daripada pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Beberapa pelajar dan juga pekerja kantin dari dua sekolah berhampiran Sungai Kim Kim iaitu Sekolah Kebahasaan Taman Pasir Putih dan Sekolah Menengah Kebahasaan Pasir Putih mula jatuh sakit dan mengadu kesukaran bernafas sehingga mereka terpaksa dihantarkan ke Hospital Sultan Ismail. Kedua-dua sekolah ini diarahkan untuk ditutup dan semua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Ismail sementara siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa kesihatan negeri. Bahan kimia yang dilupus secara haram itu dikenali sebagai minyak merin yang mengeluarkan gas metana yang merupakan bahan yang mudah terbakar dan asap benzena. Beberapa gas toksik lain yang dikenal pasti terbebas berikutan interaksi bahan kimia yang bertindak balas dengan air dan juga udara yang boleh menyebabkan sakit kepala, loya, pengsan dan juga kesukaran bernafas jika disedut. Bagi gelombang keracunan air yang kedua berkuat kuasa pada 11 Mac dengan 106 hingga 207 orang lagi mangsa telah dimasukkan ke hospital dan juga ditempatkan di Dewan TPP sebelum meningkat kepada lebih daripada 1,000 mangsa. Pembuangan secara haram itu mengeluarkan asap toksik menjejaskan 6,000 orang dan juga 2,775 orang yang menerima rawatan. Kebanyakan mangsa ialah pelajar sekolah dan 110 buah sekolah kemudian ditutup di sepanjang sungai. Perkara ini jelas menunjukkan terdapat pelbagai kesan buruk yang terjadi akibat daripada pencemaran sungai, bukan sahaja terjejas dari segi kehidupan manusia, malah kehidupan di dalam sungai juga turut terjejas. Oleh itu, semua masyarakat perlu diberi kesedaran tentang pemeliharaan dan juga penjagaan serta kelestarian sungai terutamanya di Malaysia. Terdapat pelbagai langkah yang dapat dijalankan untuk menyedarkan masyarakat Malaysia terutamanya tentang kepentingan penjagaan dan pemeliharaan sungai di Malaysia. Antara langkah yang pertama yang boleh dibuat adalah pihak rukun tetangga perlu mengadakan dan menjadikan aktiviti gotong royong membersihkan sungai sebagai satu perkara wajib pada setiap 2 bulan bersama penduduk setempat bagi sikap tanggungjawab terhadap penduduk tidak kira kanak-kanak, remaja, dewasa maupun warga emas. Malah sepanjang sungai juga boleh dijadikan taman rekreasi bagi melestarikan sungai tersebut. Langkah yang kedua boleh menyedarkan masyarakat adalah jabatan-jabatan yang terlibat maupun NGO dan badan-badan swasta perlu mempergiatkan lagi kempen-kempen kesedaran terhadap masyarakat. Kempen Cintai Sungai Kita juga perlu dipergiatkan ke seluruh Malaysia dengan membuat pengiklanan dan juga penyebaran informasi tentang kesan mencemarkan sungai bukan sahaja disebarkan melalui kaca televisyen, malah juga perlu disebarkan melalui radio dan juga media sosial. Langkah ketiga adalah mengadakan program-program ataupun projek-projek berkaitan dengan pemeliharaan dan kelestarian sungai terhadap masyarakat. Antara projek yang telah dijalankan adalah projek jangkauan awam Sungai Nadi Kehidupan, iaitu merupakan sebuah kumpulan sukarelawan dinamakan Friends of Sungai Batu di Batu Cave, Gombak. Sukarelawan ini ditubuhkan pada Mac tahun lalu membabitkan penduduk setempat di bawah projek jangkauan awam Sungai Nadi Kehidupan.
Projek ini adalah usaha Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Pengairan dan juga Saliran JPS bermatlamat mentransformasikan 8 sungai yang terletak di sekitar Lembah Kelang. Di bawah FOSB terdapat 7 kampung terbabit termasuk Kampung Sungai Kertas, Kampung Sungai Tua, Kampung Nakhoda dan juga Kampung Lasmana, dan dalam tempoh itu sebanyak 1,500 kilogram sisa pepejal dikutip di sungai tersebut. Pelbagai program lain juga diturutkan, antaranya mereka menjalankan program melukis mural sepanjang 100 meter pada dinding loji rawatan kumbahan Indah Water Consortium. Pihak mereka juga turut mengambil inisiatif membuat pengumpulan minyak masak terpakai. Penduduk kampung boleh menghantar minyak masak yang telah digunakan dan dibayar sebanyak RM1 untuk 1 kilogram. Ini merupakan salah satu langkah yang sangat bernas diambil untuk mengelakkan minyak masak itu dibuang terus ke dalam sungai. Mereka juga menyediakan perangkap sampah di setiap kampung untuk mengelakkan kos pembersihan yang sangat tinggi. Oleh itu, projek jangkauan awam Sungai Nadi Kehidupan ini adalah merupakan salah satu langkah yang sangat baik dalam memberi kesedaran dan mendidik masyarakat dalam pemeliharaan dan kelestarian sungai. Diharap program-program sebegini dapat dijalankan juga di seluruh tempat di Malaysia untuk menjaga dan memelihara sungai kita. Sekian, terima kasih.